Teruskan apa yang beliau lakukan hari ini. Saya yakin beliau akan dikenali sebagai bapa kemusnahan ekonomi Malaysia. Hai guys, terima kasih kerana memilih Mat Fast Berita Terkini. Sebagai tanda sokongan anda, sila tekan butang subscribe dan loceng untuk update terkini. Terima kasih. Ya. Okey Datuk, Assalamualaikum. Okey, agak lewat kita malam ni. Okey Datuk, soalan ni biasa je lah kan. Datuk, ramai rakyat melahirkan rasa kecewa dengan kerajaan sekarang. Dan sampai bila perkara ini akan berlarutan? Lebih-lebih lagi dalam musim PKP ni. Saya hari ini saya bolehlah buat sedikit hint-hint apa yang bakal berlaku dalam masa terdekat. Saya begitu yakin bahawa Muhyiddin ini, sekiranya beliau meneruskan apa yang beliau lakukan hari ini, saya yakin beliau akan dikenali sebagai bapa kemusnahan ekonomi Malaysia. Kenapa saya berkata begitu? Kerana hari ini kita lihat kebanyakan daripada sektor-sektor ekonomi hari ini sudah terjejas dengan amat dahsyat. Dan dikala sektor-sektor ekonomi sudah pun terjejas dengan amat dahsyat, maklumat dalaman yang saya terima bahawa sekitar 4 hari bulan 2 ini kemungkinan besar mereka akan membuat total lockdown. Tak cukup dengan apa yang dia dah buat ni tuan-tuan. Dia nak buat total lockdown. Hari ini dalam keadaan baru lockdown sikit, ada meniaga dibenarkan untuk diteruskan essential services. Ada meniaga yang tak dibenarkan untuk diteruskan. Tapi untuk makluman saudara, hari ini rakyat di bawah sudah merana dengan amat sangat. Rakyat yang sudah tidak berpeluang untuk meneruskan perniagaan. Ada yang jual roti canai, terpaksa meminta daripada rumah ke rumah, meminta makanan, meminta secupak beras. Bila ditanya oleh sahabat kita, saudara Syafiq, sama ada mereka ni mempunyai pekerjaan ataupun tidak, dia kata saya tak boleh nak buat apa. Semua modal untuk buat meniaga roti canai tepi jalan telah pun digunakan untuk memastikan anak saya dapat meneruskan persekolahan. Tuan-tuan, saya nak beritahu, kalau dulu zaman Dato' Sri Najib, setidak-tidaknya kita memberikan bantuan awal persekolahan. Setiap anak diberikan RM100. Mula-mula kita bagi kepada semua anak, tetapi disebabkan kejatuhan harga minyak 2014 September 2015, kita cuma bagi kepada mereka yang mempunyai pendapatan isi rumah RM3,000 dan ke bawah. Tetapi saudara, bila kita tanya lagi, anak-anak ini dapat pergi sekolah dengan baik ke? Saudara, rupa-rupanya dah lah duit makan tu, duit yang patut digunakan untuk rolling niaga tu, dapat digunakan untuk membeli keperluan-keperluan untuk ke sekolah. Sekolah sekejap nak dibuka, sekejap tak nak dibuka, sekejap nak dibuka, sekejap tak nak dibuka. Keputusan berubah-ubah. Yang periksa disuruh sekolah, yang tak sekolah disuruh periksa. Ini akibatnya saudara, bila orang tak cerdik, dia beri tanggungjawab untuk mentadbir negara. Hari ini saya nak beritahu dengan tuan-tuan, bila keluar arahan untuk belajar daripada rumah, adakah sistem komunikasi kita, kita punya 4G ataupun kita punya talian internet boleh didapati di seluruh pusuk tanah air? Tidak tuan-tuan. Walaupun mereka peruntukkan, zaman Mahathir dulu diperuntukkan sampai 26 bilion kepada anaknya untuk menyediakan gentian fiber optik
Tapi malangnya saudara, sehingga hari ini ada tempat-tempat di dalam bandar sekalipun line 3G tak ada, line 4G lagi dah haram tak ada, tuan-tuan. Jadi macam mana anak-anak ini dalam keadaan tempat mereka tidak ada line internet, mereka dipaksa, mak bapak dipaksa menyediakan smartphone untuk anak-anak, menyediakan laptop. Kalau dulu zaman Datuk Seri Najib, kurang-kurangnya ada jugalah Bistarinet punya apa nama komputer khas tu, tab. Datuk Seri Najib ada jugalah bagi tab. Notebook tab. Notebook. Notebook. Melalui SKMM. KKMM kan. Tetapi hari ini satu haram laptop pun tak diberikan kan. Lain nak hidupkan internet tu pun dalam bandar pun tak ada. Apatah lagi kawan-kawan kita yang berada di kampung, di pendalaman, di Sabah, di Sarawak. Sudah pastilah kehidupan pembelajaran di zaman Muhyiddin Yassin ini cukup menyedihkan, tuan-tuan. Saudara, hari ini bukan hanya mereka bermasalah dari segi untuk mengais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tetapi dari segi polisi-polisi yang dibuat oleh kerajaan kadang-kadang amat menyedihkan. Dan kadang-kadang tak masuk akal pun ada. Contohnya macam hari ini, ada seorang sahabat merintih kerana dia order sate, tuan-tuan, bukannya order apa pun. Dia baru balik dari luar negara, di kuarantin selama 14 hari, order sate dah sampai, tapi keluar arahan tidak dibenarkan untuk membawa makanan ke bilik beliau. Semenjak bila orang kena Covid ni tak boleh makan, saudara? Apa masalah tak boleh makan sate? Sate itu dalam kategori makanan yang ada banyak zat, banyak khasiat. Ada halia dalam tu, ada serai, ada lengkuas, ada garlic, ada macam-macam ingredient yang baik untuk menguatkan imun sistem. Dan orang yang kena Covid ni dah tentu-tentu imun sistem dia dah diserang teruk. Dia mesti dapatkan makanan-makanan yang berkhasiat untuk recover, bagi memastikan dia tidak diserang balik. Dan kalau diserang balik, dia mempunyai ketahanan badan yang kuat. Tapi malangnya saudara, polisi-polisi macam ni menyebabkan rakyat semakin benci dan meluat kepada Muhyiddin Yassin. Hari ini orang yang bawa Grab, hari ini anggota-anggota pasukan keselamatan, anggota rela yang bertugas, semua merungut kerana nak makan pun tak ada tempat nak makan. Hari ini kebanyakan kita tengok ramai orang yang berhenti kereta di tepi jalan. Kita ingat nak berendut ke apa benda. Rupa-rupanya, tuan-tuan, berhenti kerana terpaksa makan dalam kereta. Ada berlaku. Bukan semua orang macam Muhyiddin dia boleh makan kat pejabat dia. Bukan semua orang macam siapa Menteri Kewangan ni, Zafrul. Order je daripada kafe bawah tu dihantar ke pejabat. Bukan semua orang ada base nak makan. Yang kerja Grab, yang kerja bawa teksi, kalau kedai makan tak dibenarkan untuk mereka makan ni, mereka akan berhenti kereta di tepi jalan dan makan. Ini pun silap-silap boleh menyumbang kepada peningkatan kemalangan jalan raya. Jadi cubalah fikir, bila buat undang-undang tu, biarlah undang-undang tu masuk akal. Dibenarkan pula orang yang balik daripada luar negara ni. Orang yang balik daripada luar negara dibenarkan balik dan kena kuarantin 14 hari. Tapi hari ni kita menerima satu, mana kak, yang
permohonan immigration. Kita menerima satu keluhan. Bila nak kahwin dalam negara tak lepas, sebab menantu dia tu daripada UK. Nak balik semula nak balik ke Malaysia. Menantu baru dia ni sampai sekarang dia tak dapat tengok. Nak balik ke dalam negara, kerajaan tidak benarkan untuk dia balik kerana dia datang daripada negara yang berisiko tinggi. Saya nak tanyalah, di mana logik akal mereka membuat keputusan sebegini rupa? Semua orang yang balik daripada luar negara memang kena kuarantin 14 hari. Jadi apa bezanya dia datang daripada negara mana? Takkan tak boleh buat polisi sebelum dia balik ke Malaysia, sebelum dia datang ke Malaysia, dia kena jalani ujian COVID. Bila dia dapati negatif, sampai ke negara ni, mungkin dia boleh dapat jangkitan daripada sepanjang perjalanan dia ke airport, dan daripada airport dia nak pergi ke rumah dia. Maka bila sampai ke sini, kita boleh tahan dia. Apa masalah? Kita boleh tahan dia. Tahan 14 hari. Macam sahabat kita yang tadi tersadai dekat Ibis Hotel. Order sate tak boleh bawa naik atas. Semenjak bila pula sate menjadi barang larangan untuk orang-orang yang telah pun kena COVID? Tak masuk akal. This is really ridiculous. Saya nak beritahu tuan-tuan, buat undang-undang tu biarlah masuk akal. Jangan double standard. Orang daripada luar negara lain boleh masuk dan kita kuarantin dia, tetapi orang daripada UK tak boleh masuk pula. Apa beza dia? Sekarang orang ni terpaksa menggunakan kena pergi ke Thailand dulu, sampai ke Thailand, disebabkan Thailand ni negara yang boleh mendapat laluan masuk ke dalam negara ni, dia terpaksa berpindah pula, tuan-tuan. Kan menyusahkan orang macam ni. Jadi saya nak beritahu dengan saudara, hari ni dengan PKP bodoh yang mereka laksanakan ini, kita tengok rantaian COVID tidak boleh diputuskan. Rantaian COVID tidak boleh diputuskan. Dan hari ini mereka sudah bersedia untuk membuat total lockdown. Total lockdown. Kalau lockdown itu betul-betul nak memutuskan rantaian COVID, kita boleh terima. Tetapi kalau lockdown itu hanya untuk meyakinkan rakyat bahawa darurat yang mereka lakukan adalah bertujuan untuk menyekat COVID, bukan untuk menyambung nyawa Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, yang ini kita tak boleh terima sama sekali, tuan-tuan. Saudara, apa dia orang ni nak makan? Takkan tak boleh fikir. Bukan dia orang ni macam menantu Muhyiddin Yassin. Masa kahwin dengan anak Muhyiddin susah, sekarang dah kaya raya. Bukan semua orang tu senang macam Mak Zafrul, boleh dapat projek daripada projek air di Langkawi, melalui projek Taliworks. Bukan mereka ni macam anak Muhyiddin yang juga mendapat manfaat daripada projek air di Langkawi. Saudara, ramai di antara kita kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, minta KWSP. Ni satu lagi hal, KWSP ni nak upload, pertama sekali minta air sinar yang mula-mula tak dapat, kategori 1 tak dapat. Orang masuk mohon untuk kategori yang kedua. Bila mohon untuk kategori yang kedua, dia minta supaya di-upload surat-surat, bukti-bukti, dokumen sokongan. Ini apa cerita KWSP punya sistem scan ni? Dah tahu satu Malaysia nak scan, pastikanlah bahawa scanner yang digunakan dalam platform yang tuan-tuan sediakan, pastikan mempunyai kualiti yang baik.
Ini masalahnya bila rakyat scan dokumen membuktikan bahawa mereka telah kehilangan pendapatan. Mereka punya pendapatan telah berkurangan. Bila scan tu kabur. Bila kabur, tak diterima. Macam mana ni? Sampai bila rakyat nak boleh tahan dengan kerenah-kerenah KWSP macam ni? Kalau dah tak mampu nak sediakan sistem scan yang bagus, terima je lah. Terima je, bagi dia orang ni semua keluarkan duit mereka masing-masing. Jangan gunakan scan bodoh ni semata-mata nak memberikan alasan bahawa mereka ini tidak memberikan dokumen yang lengkap untuk meluluskan permohonan kriteria kedua. Permohonan untuk mengeluarkan duit KWSP mereka. Adil ke macam ni? Rakyat ni, tahap kesabaran ni ada limit. Besok lusa kalau rakyat sudah hilang akal, ni kena bagi beritahu ni. Kalau rakyat sudah hilang pertimbangan, saya bimbang. Cik Din, saya nak beritahu, saya bimbang. Takut tak sempat pilihan raya, rakyat akan buat sesuatu yang boleh membahayakan keselamatan negara. Kerana kena ingat, jangan lupa reformasi di Malaysia 1998 gagal kerana ketika itu rakyat mempunyai pekerjaan. Rakyat boleh memberi makan kepada anak-anak dan isteri mereka. Tetapi kenapa reformasi 1998 berjaya mencetuskan ketegangan kaum, berjaya mencetuskan huru-hara di Indonesia? Kerana di Indonesia ketika itu rakyat sudah kebuluran. Pribumi melihat kaum-kaum lain hidup senang sedangkan mereka mahu mencari rezeki. Peluang pekerjaan tidak ada. Malah untuk memberi anak makan sesuap nasi pun sudah menjadi payah. Itu sebabnya bila ada yang mengambil kesempatan untuk mengajak rakyat berdemonstrasi di jalan raya, rakyat telah mengambil peluang di Indonesia pada tahun 1998, bukan di Malaysia. Ini kena ingat. Sejarah ini berlaku di Indonesia, tetapi tidak mustahil boleh berlaku di Malaysia sekiranya kerajaan hari ini terus sombong bongkak dan membiarkan rakyat hidup dalam penuh kesengsaraan. Ini saya ingatkan. Dalam keadaan kamu nak buat lockdown, total lockdown ni, tolong tunaikan apa yang kamu janji nak berikan kepada MP-MP Barisan Nasional. Bagi moratorium wajib 6 bulan kepada rakyat Malaysia. Semua rakyat. Tak kira sama ada mereka daripada kumpulan the B40, the M40 middle class atau the top 20. Kena ingat, the top 20 hari ini kalau tak dibantu pun mereka terpaksa retrench lebih ramai pekerja. Mereka terpaksa buang pekerja-pekerja yang akhirnya akan menyebabkan kadar pengangguran kita meningkat dan akhirnya kadar jenayah kita juga akan meningkat. Kerana tidak ada seorang bapa pun akan sanggup membiarkan anaknya mati kelaparan, tuan-tuan. Hari ini kita dah tengok bagaimana ketua polis OSPD di sebuah daerah, saya tak nak sebutlah, nanti dia orang marah pula. Dia buat tangkapan ke atas seorang ibu yang telah mencuri makanan, mencuri susu tu apa untuk yang fever, fever. Mencuri cool fever untuk anak dia yang demam. Saudara, benda ni berlaku kerana wujudnya PKP ni. Peluang untuk rakyat mencari rezeki disekat. Saudara, itu baru PKP, belum lagi total lockdown, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan apa akan jadi kepada rakyat sekiranya berlakunya total lockdown. Saudara, sampaikan terpaksa OSPD di sebuah balai itu, di sebuah daerah itu, mengambil peranan yang sepatutnya dimainkan oleh ahli-ahli politik ini.
dengan memberikan bantuan kepada ibu tersebut. Ini kaki tangan awam macam ni yang kita nak lahirkan. Kaki tangan awam yang boleh menggunakan budi bicara. Kaki tangan awam yang cakna rakyat, yang prihatin kepada nasib rakyat. Alangkah baik kalau ahli-ahli politik mencontohi kaki tangan awam macam ni. Tuan-tuan, saudara, hari ini keadaan menjadi semakin parah. Kerana hari ini peluang rakyat mencari sesuap nasi sudah semakin hari semakin sukar. Dan kita diberi gambaran bahawa PKP ini, saudara, mungkin paling awal pun akan berakhir sekitar Mac yang akan datang. Cuba bayangkan, kalau kamu bagi bantuan setiap rumah 1,600 sekalipun, kamu fikir rakyat boleh hidup dengan jumlah duit sebegitu rupa? Apatah lagi sekiranya kamu tidak memberikan bantuan seperti mana kamu memberikan bantuan ketika berlakunya PKP pertama dulu. Saya nak beritahu, bantuan macam mana pun tidak akan mencukupi. Baik dana negara tidak cukup untuk membantu rakyat, maka sudah pastilah solusi terbaik ialah membenarkan rakyat mencari makan seperti biasa. Tetapi kamu gunakan kaedah mendidik rakyat. Bagaimana cara rakyat boleh melarikan diri, mengelakkan diri daripada virus COVID ini. Di-educate, diterangkan kepada rakyat, dijadikan agenda paling utama. Saya yakin, tuan-tuan, sekiranya kerajaan ini ajar satu basic things, contohnya seperti mana kita tengok banyak negara-negara mengamalkannya. Banyak di kalangan mereka yang mengidap penyakit COVID-19 ni, mereka hanya sembuh dengan barang-barang semula jadi, barang-barang alami. Tak payah ceritalah, kita tak payah cerita pasal serai, tak payah cerita pasal daun semambu, tak payah cerita pasal apa juga bahan-bahan yang boleh meningkatkan immune system. Ada negara, tuan-tuan, yang boleh mengurangkan masalah COVID ini hanya dengan wap setiap pagi. Itu sebab saya nak beritahu hari ini, saya tak akan berhenti daripada mendidik rakyat. Seperti mana hari ini mereka mengeluarkan arahan, jangan beritahu rakyat apa benda bentuk pencegahan. Saya hari ini nak beritahu, saya tak peduli. Rakyat kalau hari ini setiap pagi mereka didihkan air, jerang air yang menggelegak tu sudah pasti mengeluarkan wap. Hirup wap itu, ambil wap tu, hirup wap itu, tarik melalui hidung, hembus melalui mulut. Kalau boleh letaklah kayu putih ke atau minyak kayu putih ke, letak sikit biar ada apa dipanggil aroma sedikit. Buat ini 10 kali je. Tarik nafas dalam-dalam, wap ni, hembus. Saya yakin kalau satu Malaysia buat benda yang sama ni, saudara, kita dapat mengurangkan virus COVID ini dengan ketara. Yang kedua, sudah ada kajian yang dibuat oleh UKM yang mengatakan bahawa mangsa-mangsa COVID yang mengambil solution berkumur, betadine, Listerine, yang penting mesti ada mengandungi iodin, lebih kurang 1%. Yang paling baik sekali brand betadine. Ambil ni, kumur setiap hari 3 kali bagi yang mana yang positif COVID-19. Sepatutnya kerajaan ajar rakyat untuk menyiapkan diri. Pertama, menguatkan immune system bagi mengelakkan. Dan yang kedua, apa kejadah kita nak kurung lagi rakyat di MAPS ke apa ke,
sedangkan mereka boleh lakukan perkara ini di rumah masing-masing. Lakukan perkara ini di rumah masing-masing. Kumur boleh buat di rumah masing-masing, ataupun bawa pergi ke tempat kerja pun mereka boleh berkumur juga 3 kali satu hari. Wap ini sebelum pergi kerja boleh dibuat, balik kerja malam pun boleh buat lagi sekali. Saya yakin kalau benda-benda macam ni, pengambilan vitamin C, pengambilan B kompleks, kalau siapa yang tak mampu nak mengambil zinc, boleh ambil ikan bilis. Benda ni kalau terus menerus diajar menggunakan media yang mereka ada, sudah pasti level of awareness rakyat tentang bagaimana mengelakkan COVID, bagaimana mencegah COVID, bagaimana nak recover daripada COVID, sudah pasti ianya akan mempercepatkan proses berhentinya wabak COVID-19 ni, insya-Allah. Tetapi sehingga hari ini, saudara, mereka lebih gemar mengambil pendekatan mengurung rakyat di quarantine center. Dan kita tahu, kita bukan bodoh. Di situlah membolehkan mereka punya tali barut, mereka punya kroni-kroni, boleh membekalkan katil, boleh membekalkan tilam, boleh membekalkan makanan, kemudian boleh membekalkan vaksin, ubat-ubatan dan sebagainya. Maka sebenarnya hari ini duit yang sepatutnya boleh digunakan untuk memulihkan ekonomi, duit yang boleh digunakan untuk mempermudahkan keperitan yang rakyat hari ini alami, akhirnya saudara, hari ini kita tengok duit rakyat hari ini kebanyakannya telah disalurkan kepada kroni-kroni Muhyiddin dan teman-temannya. Maka jurang di antara yang miskin, indeks gini, sudah pasti akan menjadi lebih besar di antara orang yang betul-betul kaya hasil daripada mendapat projek-projek yang disediakan oleh Muhyiddin, dengan mereka yang berada di bawah yang tidak merasa nikmat daripada pemerintahan Muhyiddin Yassin. Saudara, ini benda harus difahamkan. Kalau kita nak hentikan COVID ini, nak hentikan rantaian COVID ini daripada terus tular, yang paling penting kita mesti educate rakyat. Kita mesti fahamkan rakyat apa yang mereka sendiri boleh buat, mampu buat, tanpa mengharap kepada kerajaan. Kerajaan patut gunakan dana yang sepatutnya diberikan untuk mengayakan kroni-kroni yang mengambil kesempatan ketika rakyat berhadapan dengan musibah ini. Dana ini sepatut disalurkan, beri kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Bagi kepada mereka yang elderly ataupun yang tua, bagilah apa jua bentuk makanan tambahan bagi membantu mereka menguatkan immune system. Kalau nak bantu orang yang betul-betul memerlukan. Tapi kita tengok nasib gelandangan hari ini semakin lama semakin menyedihkan. Gelandangan makin hari makin banyak, tuan-tuan. Kalau pergi kat Jalan Coket ni, saudara, saya tak faham macam mana kerajaan sampai hari ini tak boleh selesaikan perkara ini. Sedangkan satu ketika dulu di zaman pemerintahan Barisan Nasional, kita boleh menyediakan rumah kasih untuk membantu mereka-mereka ini mendapat tempat perlindungan. Hari ini yang bukan gelandangan pun bakal jadi gelandangan bila tidak boleh membayar sewa, tidak boleh membayar duit rumah. Tapi saya tak pasti sama ada Muhyiddin faham tak faham apa yang berlaku di bawah ni, yang boleh terjebak dalam otak dia mahu melakukan total lockdown. Itu sebab saya nak beritahu dengan Muhyiddin, kamu mungkin akan dikenali sebagai bapa kemusnahan ekonomi Malaysia.
Kena ingat ni. Apa yang saya cakap ni insya-Allah bakal berlaku. Kalau kamu teruskan dengan niat jahat kamu untuk melakukan total lockdown sekitar 4 Februari ni. Percayalah.